Tak ada. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperdalamkan kesyukuran kita pada Allah dengan kita membersihkan niat-niat kita. Kita melihat di dalam sudut-sudut hati kita, ketunduk kita, melihat ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mudah-mudahan kita melihat hati kita itu, kita akan dapatlah merasai kerendahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita merendahkan diri pada Allah ini, membawa maksud kita melihat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nanti kita akan bincang peringkat-peringkat hati, nanti kita akan bincang. Kita akan melihat dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yang paling kita kata tersembunyi, yang dalam hati kita yang tersembunyi, yang orang lain tak tahulah. Mungkin melihat pada perkara tersebut untuk kita sama-sama memastikan bahawa dalam hati kita tu hanya ada hajat keredaan Allah. Dan hanya ada hajat keredaan Allah. Kerana sekiranya kita tidak mempunyai keikhlasan dan keredaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam lubuk, dalam hati kita yang paling dalam, hati kita yang paling dalam ni, malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Iaitu hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengetahui, dan Allah yang maha mengetahui. Maka kita nak kena pastikan dalam hati kita tu satu penyerahan, satu ketundukan kepada Allah dalam hati kita yang paling dalam. Kerana sekiranya dalam hati kita masih ada lagi sesuatu yang lain, maka pada masa itu kita akan tertipu dengan amal kita, tertipu dengan dunia, tertipu dengan semua. Tertipu dengan semua. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita panjangkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sentiasa kita banyakkan selawat ni. Selawat ni kalau kurang-kurang pun 10 kali. Paling-paling pun 10 kali, kita kata paling kurang lah. Kalau boleh sampai 1000 kali, kalau boleh lebih lagi daripada tu, insya-Allah.
Tuan-tuan puan-puan, pada hari ini kita ingin melihat satu perkara yang penting. Kita sebenarnya sambung sikit daripada apa semalam, tapi kita tengok satu tajuk yang sering kita ucapkan. Saya suka mengulang-ulang tajuk ini, tajuk mu'alajah. Tajuk mu'alajah al-uyub. Tajuk kita merawat keaiban. Kerana kita hari ini kita kalah, kita tewas, kita lemah kerana kita banyak kelemahan. Kita banyak keaiban. Bila banyak keaiban, maka kita kalah. Jadi sebab itulah kita nak kena merasai perkara yang paling penting dalam hidup kita ialah kita merawat kelemahan kita, merawat keaiban kita. Inilah hakikat tarbiyah. Sebab kita tahu kita dilahirkan dengan fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Jadi setiap daripada kamu itu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah ni apa? Fitrah ni ialah kemampuan kita, kebolehan kita untuk berinteraksi dengan Allah, untuk kita nak mengenal Allah, untuk kita nak merasai bersama Allah. Itu fitrah. Maknanya kalau hari ni kita tidak boleh rasa bersama Allah, kita tak boleh sayang Allah. Kalau hari ni kita tidak boleh merasai keagungan Allah, kita tidak boleh merasai kebesaran Allah. Kita sebut Allahu Akbar, tapi kita tak rasa kebesaran Allah. Kita sebut Allahu Akbar, kita tak rasa kehebatan Allah. Maka sebenarnya kita bukan lagi dalam fitrah. Fitrah kita masih lagi tidak menyahut. Ini satu perasaan. Kalau kita tidak merasa malu di hadapan Allah, kita tidak merasa sayang pada Allah, kita tidak boleh bersyukur, hati kita tidak boleh bersyukur pada Allah, maka itu maknanya fitrah kita ada sesuatu yang rosak. Jadi kita kena betulkan. Jadi sebab tu kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah ni adalah hati yang boleh berinteraksi dengan Allah, yang boleh bercakap dengan Allah. Jadi apakah perkara yang merosakkan fitrah kita? Inilah yang disebut sebagai keaiban. Inilah disebut sebagai keaiban diri kita. Keaiban yang sebenar ialah keaiban yang merosakkan fitrah itu. Itu keaiban yang sebenar. Jadi sebab itulah kita nak melihat di sini, kita nak tahu bagaimana cara untuk mengetahui keaiban diri kita. InsyaAllah kita akan bincang pada pagi ini. Ada 5 perkara, 5 cara untuk kita melihat keaiban kita. Dan tujuan kita melihat keaiban kita supaya kita benar-benar boleh memproses diri kita, boleh meningkatkan diri kita, supaya kita boleh benar-benar mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kalau tidak, kita ingat kita dah okey dah. Kita ingat kita dah settle dah. Rupa-rupanya tidak ada kekuatan kita. Hari ini kita akan bincang insya-Allah. Baik. Apabila hati kita telah disentuh oleh iman, oleh Islam, maka hati kita akan berubah menjadi hati yang mengenal Allah. Dan salah satu daripada hati yang mengenal Allah yang penting untuk kita melihat di akhir zaman ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang bagi salam. Nampak Allah berfirman dalam Al-Quran dan surah Al-Anfal. Ini ayat-ayat yang menyebabkan jiwa-jiwa yang menuju kepada Allah ni menangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Apabila hati kita dah dimasuki iman, dah dimasuki Islam, maka Allah mendefinisikan, Allah mendefinekan, bahasa Inggeris jadi Melayu jadi Inggeris ni. Allah telah memberikan definisi tentang orang beriman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah, allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum,
maka gementarlah hatinya bergementar. Hatinya tersentuh, hatinya rasa sesuatu, rasa seperti membuak-buak. Hatinya rasa seperti dalam keadaan yang kita kata yang tenang, yang seronok. Kan, iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka dia meningkat, iman dia semakin meningkat. Bila dia baca Quran, iman dia semakin meningkat. Bila dia melihat ayat-ayat Allah, ayat Allah ni ada yang berbentuk Al-Quran dan ada yang berbentuk alam ini. Kauniyah. Alam ini, melihat alam ini semua menimbulkan tanda-tanda. Ayat ini apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda kewujudan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Maka apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hati itu akan meningkat iman dia. Zadathum imana. Sehingga menyebabkan dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat ni. Kan, kesan hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang tidak ada keaiban, al-uyub. Jadi Allah gambarkan hati yang bersih ini, dia melihat tanda-tanda ayat Allah. Sama ada tanda-tanda itu daripada Al-Quran ataupun daripada sekitarnya. Jadi maka dia pun bertawakal pada Allah. Saya nak bagi berita gembira pada tuan-tuan, puan-puan pagi ini. Satu berita gembira. Apa dia berita gembiranya? Kita melihat hari ini musuh Islam lemah. Apa yang musuh Islam lemah ni? Musuh Islam lemah. Tak apalah, sat lagi saya ceritalah dekat Zoom, dekat Zoom kita cerita Kita cerita kat Zoom sat lagi. Pukul 10 ni ada Zoom kan? Antaranya musuh lemah. Ada tanda musuh lemah. Musuh lemah ni sekarang ni, dia lemah. Dia tak kuat. Dan nampak kebangkitan. Islam tu nak bangkit. Jadi Allah gambarkan orang yang beriman, yang sebenar beriman itu, bila dia dengar nama Allah, hatinya tersentuh. Hatinya tersentuh. Sama ada dia makin sayang pada Allah, ataupun dia bimbang, takut pada murka Allah. Muka kejahatan dia buat dosa, dia takut, gementar. Ataupun beriman, dia rasa sayang pada Allah, gementar. Oh. Baik, saya tukar sebab silap. Saya masukkan dalam Ustaz Nur Azman sebab sekarang ni dalam Abu Zahid. Saya tukar sebab ramai yang tunggu sebelah sana. Saya habiskan sekejap, lepas tu saya akan tukar kepada buat konten kepada Ustaz.